Saya telah pun memahami keadaan sebenarnya, betapa pentingnya PKP ini dapat dikuatkuasakan, dan hasil daripada pembacaan daripada contoh-contoh amalan di negara-negara lain. So saya dari mula lagi saya dah menerima hakikat bahawa PKP ini amat penting. Jadi bertitik tolak daripada situlah saya menyatakan kesediaan PDRM untuk nak menggunakan segala aset yang ada. Pada satu ketika seramai 47,000 orang telah saya komen, saya sediakan untuk nak menguatkuasakan PKP ini. Penugasan sama ada di sekatan-sekatan, mendirikan sekatan jalan raya ataupun tim-tim pemantau yang melakukan tinjauan di premis-premis awam, di pusat-pusat komersial di mana orang ramai dijangka berkumpul. Jadi di waktu yang sama juga saya juga mengaku bahawa tanggungjawabnya amat berat, sebab 47,000 orang yang saya gembelingkan untuk tugasan ini terpaksa diambil daripada formasi bahagian-bahagian yang sebelum ini melaksanakan tugas-tugas untuk nak mengekang jenayah. Jadi terpaksa saya gembelingkan membuat pembahagian yang strategik lah. Perlu diingat bahawa penguatkuasaan undang-undang dan tanggungjawab PDRM ni di sempadan, di perairan, di darat. Jadi amat luas bidang tanggungjawabnya. Jadi saya terpaksa mengagih-agihkan unit-unit ini untuk tugasan-tugasan spesifik ini. Saya terpaksa mengalihkan unit-unit yang walaupun tidak biasa dengan tugasan ini, terpaksa saya gunakan untuk nak menampung ataupun mewujudkan kekuatan untuk melaksanakan pemantauan tugasan ini. Kita kena terima hakikat bahawa musuh yang nak kita perangi ini adalah musuh yang tidak dapat dilihat dengan mata. Jadi ia berada di mana-mana lah. Jadi oleh kerana ini adalah suatu kejadian unprecedented yang tak pernah ada, kita terpaksa membuat inovasi tertentu lah untuk nak menyesuaikan tugasan ini dengan tanggungjawab dan tugasan ini tadi. Pertama ialah kami terpaksa membuat perancangan, menggariskan bentuk tindakan dan mendidik warga PDRM yang bertugas ni tadi tentang kuasa-kuasa dia, peranan dia di bawah tu, supaya dia tidak mengambil sebarang langkahan yang boleh melanggar mana-mana dia. Jadi saya juga menerangkan kepada warga PDRM ni bahawa kita ni mendapat kuasa yang diberikan oleh Kementerian Kesihatan di bawah Akta 342 lah. Kita diminta diarahkan untuk membantu Kementerian Kesihatan menguatkuasakan Akta 342 ni tadi. So itu saya mesti jelaskan kepada
Ini bukan orang kata undang-undang yang ada kaitan dengan jenayah indeks, ya. Tetapi lebih kepada sebagaimana tadi pematuhan kepada SOP yang telah diluluskan, ya. Kita nak kuat-kuasakan. Bayangkanlah sebelum ini, ya, penugasan di bawah tidak memerlukan seseorang anggota atau pegawai itu menangkap orang yang tidak memakai pelitup muka misalnya, ya. Bayangkan, kita biasa menangkap orang yang dadah, ya, melakukan kesalahan-kesalahan jenayah yang lain, tapi sebab premis-premis tidak menyediakan peralatan untuk nak mengukur suhu badan misalnya, itu dah jadi satu kesalahan di bawah Akta 342. Yang inilah saya perlu didik petugas-petugas di bawah ni supaya mereka faham, ya. Dan yang penting sekali, saya mengajak mereka untuk menghayati mengapa undang-undang ni dibuat sedemikian rupa, ya. Walaupun kesalahannya itu tidaklah begitu, orang kata, bukan merupakan jenayah kekerasan, tetapi akibat daripada perbuatan salah ni tadi boleh menyebabkan kesusahan kepada orang lain dan diri sendiri. So nak mengalihkan pemahaman mereka tentang tanggungjawab ini tadi. Jadi alhamdulillah, setakat ini saya rasa, saya yakin, walaupun ada sedikit-sedikit komplain daripada orang ramai tentang adalah perbuatan yang, tindakan yang mereka tak puas hati, ya. Tapi saya anggap rata-rata, ya, PDRM telah berjaya melaksanakan tanggungjawab mereka di bawah. Rata-ratanya indeks jenayah sejak 18 Mac tu, 18 Mac 2020 menurun. So rata-rata jenayah kekerasan, jenayah indeks, ya, termasuk harta benda dan kekerasan ni tadi turun 26% pada keseluruhannya, ya. Adalah faktor-faktor yang menyumbang kepada mengapa keadaan berlaku sedemikian, ya. Contohnya sebab omnipresent, kerap sangat tim-tim pemantau PDRM ni dengan anggota tenteranya, dengan relanya yang turun membuat tinjauan di bawah. Jadi menggerunkan mereka lah, menakutkan mereka. Jadi rata-rata 26% turun jika dibandingkan dengan statistik 2019 sebelum PKP ni dulu. So semenjak PKP 2 ni dilancarkan, trend nampaknya begitu juga. Cuma yang membimbangkan saya ialah aktiviti dadah ni tadi. Ya, aktiviti dadah ni tadi nampaknya masih berada pada tahap yang tetapi alhamdulillah, di sebalik itu pula kejayaan pihak Jabatan Narkotik ni menakjubkan selama ini, sejak PKP ni tadi, beratus juta nilaian dadah berjaya dirampas, berpuluh-puluh juta harta pengedar dan sindiket dadah ni telah berjaya dirampas, disita, ya. Tangkapan pun bertambah berganda-ganda, bukan saja setakat penagih tegar ni tadi, tetapi mereka yang terlibat dalam memproses dadah, makmal yang haram yang kita tahu selama ini memang banyak. Tetapi alhamdulillah, sebab PKPP ni tadi, kita dapat memfokuskan, ya. Jabatan Narkotik dapat memfokuskan pada kita mudah melihat pergerakan tokan-tokan ni tadi, ya. Tidak seperti di zaman sebelum, waktu sebelum PKP, orang ramai, terlampau ramai sangat, susah kita nak mantau. Tapi ini alhamdulillah kita dapat. Orang ramai harus faham terlebih dahulu bahawa apa juga hukuman yang telah pun diumumkan ataupun diluluskan atau dikuatkuasakan itu tidak perlulah ditakuti, ya. Sekiranya mereka sendiri
ambil berat tentang memahami tentang apakah larangan-larangan yang telah pun diumumkan oleh MKN, misalnya pakai pelitup muka, tidak boleh duduk beramai-ramai di satu tempat awam tanpa tujuan tertentu. Cukup senang untuk dipatuhi, tidak susah pun. Selalu buka telinga dan buka mata, baca dan dengar, dan mesti menerima memahami bahawa walau apa pun hukuman tu tujuannya sebenarnya bukan untuk nak kerajaan nak cari duit ataupun PDRM nak menunjukkan kepada kerajaan PDRM adalah agensi yang paling pandai sekali, cekap sekali mengutip duit daripada orang ramai untuk dibagikan kepada kerajaan. Tidak. Memang warga PDRM ni amat berat sekali untuk nak mengambil tindakan tersebut kecuali terpaksa, apabila pematuhan tu nampaknya longgar dan kes semakin meningkat. So apabila diamati, didapati bahawa terdapat kelemahan-kelemahan di situ di mana masih lagi kedapatan ramai orang ramai yang degil, membuat keluar daripada kawasan rumah lebih daripada 10 km semata-mata nak pergi ke supermarket yang ni, dia tidak biasa dengan supermarket di rumah. Ni alasan-alasan yang cetek lah, alasan-alasan yang orang kata selfish. Sepatutnya ambil peluang daripada arahan ini tadi untuk mendisiplinkan diri demi kebaikan sendiri. Jadi nilai yang katakan 1,000 atau menjadi mungkin 10,000 tak perlu digeruni. Yang perlu ialah fahami undang-undang tu, jangan buat. Hanya mereka yang degil ni saja, yang degil seolah-olah mencabar undang-undang, mereka yang akan berhadapan dengan denda sedemikian. Tapi mesti ingat bahawa polis hanya mengeluarkan saman ni tadi, yang menentukan nilai kompaunnya tu bukan PDRM, bukan OSPD, bukan Ketua Polis Negeri atau IGP. Itu adalah pegawai kesihatan daerah. Kalau sekiranya tak puas hati, boleh merayu dengan apa ni. Itu hakikatnya. Sebenarnya setiap jabatan, setiap petugas di bawah mengikut tanggungjawab masing-masing. Seperti di Sekatan Jalan Raya, lain SOP-nya. Bagi mereka yang menjalankan tim pemantauan dan melakukan tangkapan, lain SOP-nya. Bagi mereka yang bertugas di balai, di tempat bertanya untuk menerima report, ada SOP-nya. Bagi yang menjaga lokap, begitu juga ada SOP-nya. Satu pasukan pegawai polis ini telah melakukan tangkapan ke atas dua orang individu ini tadi. Dan apabila kes ini sebenarnya kes yang serius, jenayah, dan kita tidak boleh orang kata menutup mata dan membiarkan kes ini tidak ditangani. Jadi ditangkap ketika itu dalam keadaan yang memang tidak ada yang kata di luar jangkaan. Jadi spontan ditangkap dan dibawa ke balai dan dilakukan ujian saringan air kencing. Dia dapati positif dadah. Lepas itu dibuat saringan COVID, positif COVID. Jadi didapati baru keluar penjara rupanya tangkapan ini tadi. Baru keluar daripada penjara 3 hari atau 4 hari. So jadi akibat daripada itu tadi selama 20 orang. Tim penangkap ni tadi mungkin 5 atau 6 orang tetapi apabila dibawa balik ke balai nak dibuat dokumentasi apa semua dan di situ akibatnya menjadi lebih kurang 15 ke 20 orang terpaksa kita ambil tindakan sebagai suspek lah, kontak rapat ni semua. Dan ada saranan mengatakan mengapa pihak polis tidak dibekalkan dengan PPE. Memang kita dibekalkan dengan PPE cukup, tetapi saya tidak pula boleh mengarahkan setiap warga kerja di bawah itu apabila nak melaksanakan tangkapan terpaksa memakai PPE. Jadi itu bukan saja tidak logik, tidak praktikal, membahayakan diri sendiri. Jadi hanya SOP yang susulan itu yang penting. Apabila melakukan tangkapan dengan memakai pelitup muka, glove apa semua, sejurus selepas selesai saja proses dokumentasi tadi, mereka ni mesti mengambil tindakan untuk membersihkan diri, mengurangkan interaksi di dalam balai tersebut, strictly untuk nak melakukan dokumentasi, menghantarnya ke dalam lokap misalnya, atau nak menguruskan borang jaminnya misalnya. So mereka mesti menghadkan kontak dengan anggota dan pegawai yang lain. Itu dah ada SOP tu. So sekiranya berlaku juga, takdir lah.
Saya dah beberapa kali dah saya mengingatkan bahawa dasar penguatkuasaan undang-undang ni tidak mengenal status, ya, kaum, agama ataupun darjat dia, ya. So ia mestilah diaplikasikan sama rata, ya. So sebagai buktinya banyak kes-kes di mana VVIP ni tadi telah pun diambil tindakan, ya. Tapi saya bukanlah yang hendak selalu keluar di depan media untuk nak mendabik dada mengatakan bahawa kita dah ambil tindakan ke atas timbalan menteri ni, speaker ni, adun itu, inilah itu. Tidak. Tapi insya-Allah, ya, proses untuk menguatkuasakan dia, mengenakan tindakan ke atas mereka berjalan, ya. Hanya kita tidak mahu aibkan sesiapa, ya. Dan saya tahu gesaan-gesaan ini ramai, banyaknya yang berbau politik dan saya tidak mahu terperangkap di situ, ya. Tetapi secara umumnya memang penguatkuasaan ini dilakukan secara adil. So kita tidak sama ada dia buruh, ya, ataupun dia seorang pegawai kerajaan. Ramai polis sendiri pun kena, ya, polis sendiri pun dikenakan tindakan sama ni. Dan bukan itu saja, saya akan ambil tindakan tata tertib lagi selepas tu, ya, ke atas mereka. So itulah keadaan hakikatnya. Dan saya mengingatkan, banyak kali saya ingatkan, jangan ambil tindakan mengikut emosi kaum, ya, agama, social status dia. Jangan. Tapi jangan pula diaibkan. Apabila dah diambil tindakan ke atas seseorang itu, tak perlulah nak dihebahkan, ya, nak mengatakan wah kita dah ambil tindakan ke atas VVIP ni, polis. Tak perlu pun. Kecuaian dia misalnya, ya, kecuaian yang dia lakukan dengan tidak sengaja, tetapi dah undang-undang tu tidak dapat membezakan tidak sengaja dengan sengaja. Undang-undang tu kata tak pakai tu ke, dia tak ada pula klausa dalam tu mengatakan kecuali dia menjawab bahawa dia terlupa. Undang-undang tu mestilah diaplikasikan sama rata. Saya sedar bahawa kritikan-kritikan yang ditimbulkan dalam sosial media ini, ya, banyak menempelak saya, menempelak pihak PDRM, ya. Tetapi saya yakinkan sekali lagi, ya, bahawa bukan itu SOP yang kami ambil, bukan itu standardnya yang saya kenakan di bawah itu. Puratanya diambil tindakan sama rata. Saya pun telah lama, sewaktu saya sebagai pengarah Chong Khas dulu, ya, menghadiri mesyuarat Majlis Keselamatan Negara, saya sering mendengar betapa sukarnya, ya, apabila penugasan Angkatan Tentera ni untuk mengawal sempadan, contohnya, ya, dengan mereka tidak dibekalkan dengan kuasa untuk menangkap ni tadi, ya, menyebabkan mereka ni ditertawakan oleh penyelundup ataupun pendatang-pendatang tanpa izin. Dia boleh main kejar-kejar pula di situ, ya. Jadi sejak daripada itu lagi, ya, dan saya faham tentang dilema yang dihadapi ini. Jadi apabila diumumkan darurat baru ni, jadi secara umumnya saya terima dengan baik sebab saya tahu bahawa peranan sumbangan khidmat Angkatan Tentera ni amat besar sekali, ya. Apabila di kawasan-kawasan di sempadan di mana mereka menjalankan operasi bersendirian, ya, tanpa PDRM ini, dan juga di pesisiran pantai di bawah Benteng, ya, di mana mereka menjalankan patrolnya tanpa kehadiran polis apa semua, mereka wajar diberikan kuasa ini untuk tidak pihak Angkatan Tentera ataupun kerajaan Malaysia disaman di mahkamah, ya. So sekiranya mereka selama ini menggunakan kuasa-kuasa tangkapan awam misalnya, ya, apa dia panggil what arrest tadi, citizen arrest ni tadi, ya, ada banyak kelemahannya di situ. Jadi yang mana akhirnya akan menggugat kekuatan kes tersebut. Dengan mereka dibekalkan dengan kuasa ni tadi, ya, itu pun bukannya menunjuk, bukannya Angkatan Tentera yang minta menyeluruh, tidak, hanya untuk menangkap,
memeriksa dan merampas. Ya. Dia tangkap, dia periksa, dia rampas. Misalnya bot, ya, bot yang datang tengok individu dalam tu, kita dah jangkakan ini adalah warga asing. So mereka boleh tahan bot tersebut. Mereka boleh naik ke atas bot tu membuat pemeriksaan dan mereka boleh tahan rampas tu, maknanya tahan bot tu. Ya, tahan bot tu sehingga dan dibawa mereka ke balai ataupun tim pasukan PDRM akan datang untuk mengambil alih tindakan siasatan lanjut. Itu saja. Lebih menyeluruh. Jadi saya menyeru kepada orang ramai, janganlah meneruskan dengan komen-komen nakal ni seolah-olah ini tentera nak berkuasa, baju hijau nak menjadi juara mengalahkan baju biru, ya. Ini komen-komen yang kurang cerdik lah, ya. InsyaAllah sebagai Ketua Polis Negara, saya dengan Panglima Angkatan Tentera amat mesra sekali lah, dan kami sering berbincang bersama-sama, ya. Tidak ada terkesan sekalipun mengatakan bahawa tentera ni gairah sangat nak kuasa ni, tak ada. Dan mereka kononnya dapat saja kuasa ni, tunggu kau. Tidak ada langsung semangat yang sedemikian, ya. Saya berikan keyakinan di sini, ya, sebagai Ketua Polis Negara yang dipertanggungjawabkan PDRM ni dengan menguatkuasakan segala undang-undang yang ada, kehadiran Angkatan Tentera dengan kuasa yang terhad yang diberikan itu amat saya alu-alukan, ya. Saya akan mencari jalan bagaimana saya boleh jadi IGP. Tidak, saya tidak bermain politik tu. Dan saya tidak berjumpa dengan orang kata saya mata biru kepada Tun Dr. Mahathir. Dan saya tidak berjumpa dengan Tun mengatakan, Tun, bagilah saya jadi IGP tu, saya boleh betulkan semua ni. Tidak.